Tania Sulaiman yang akan memperkatakan mengenai dengan tajuk Alam Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu, iman dan amal kami. Hubungkanlah kami di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dalam segala urusan hidup kami. Al-Fatihah. Salawat dan salam ke atas junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekasih Allah, semoga tercurah segala kebaikan dan juga rahmat ke atas baginda, keluarga, sahabat-sahabat, tabi'in, tabi'in dan seluruh orang yang mengikuti jalan baginda hingga ke hari akhir nanti insya-Allah. Barang siapa yang ingin selamat dunia dan akhiratnya, maka hendaklah dia mengkaji, menyelidiki, beramal dan berdakwah apa saja kandungan yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi topik kita kepada pada petang ni iaitu berkenaan dengan alam rahim. Ya, alam rahim. Sebenarnya berkenaan dengan asal usul penciptaan manusia. Apa yang kita boleh ambil pengajaran tentang penciptaan kita berasal daripada mana? Biasalah manusia ni bila dia tak tahu ataupun dia lupa asal kejadiannya, dia mula sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi semua manusia dah faham dah datang daripada mana. Saya rasa kalau bab alam rahim ni semua dah faham, semua dah maklum tentang kejadian manusia daripada apa ke mana, daripada apa ke apa ya, proses dia sampai jadi kita sekarang ini. Cuma nak menambah ilmu di sudut itu mungkinlah ada sedikit ya. Tapi yang lebihnya adalah untuk mengingat saja. Ya, sebab alam rahim ni kita memang tahu bukti yang nyata daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kata manusia, siapa itu manusia? Daripada ayat Al-Quran kita jumpa tak manusia? Siapa itu manusia? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Jadi maknanya manusia itu adalah satu makhluk yang dijadikan oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ciptaan yang sempurna oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pun tahu dalil daripada Al-Quran. Al-Quran telah menjelaskan proses kejadian manusia secara ilmiah dan terperinci. Maknanya manusia itu dijadikan oleh Allah dan dijelaskan oleh Allah sendiri dengan secara terperinci. Dan jangan pula kita tertipu dengan kajian-kajian daripada Charles Darwin ya. Dia menulis buku tentang origin of man, kalau tak silap saya. Species, origin of species. Pada tahun 1859 ya. Berkenaan dengan proses evolusi manusia, katanya berasal daripada laut. Ikan yang berubah-ubah naik ke darat, jadilah tangan, kaki dan berasal daripada menjadi sempurna kepada bentuk kera. Kera tadi, proses evolusi dia sehingga menjadi manusia. Itu daripada kajian Charles Darwin. Kita manusia, jelas Allah sebut dalam Al-Quran tentang penciptaan manusia itu sendiri. Akhirnya dia tak dapat jumpa juga siapa nenek moyang manusia tu. Dia pusing sana pusing sini, tak dapat juga jumpa asal usul nenek moyang tu asal daripada mana, tak dapat jumpa juga. Jadi kita ni sebagai manusia, panduan kita adalah Al-Quran dan sunnah yang mana Allah telah pun menjelaskan secara terperinci tentang asal kejadian manusia. Tuan-tuan dan puan-puan semua, Ustazah nak tanya ya, manusia pertama diciptakan oleh Allah daripada apa? Semua dah faham dah ya, daripada tanah. Selepas tanah, air mani ya. So ada dua proses kejadian manusia. Manusia yang pertama daripada tanah, seterusnya selepas itu air mani.
Ada tak selain daripada tanah ataupun air mani? Tulang rusuk. Alhamdulillah, saya tak ada hadiah nak bagi. Siapa tu? Hawa. Selepas Allah jadikan Adam alaihi salam daripada tanah, iaitu tanah yang asalnya lumpur yang hitam dikeringkan sehingga menjadi bentuk manusia, Allah jadikan Hawa daripada tulang rusuk kiri yang paling bawah. Bila tu agak-agak Adam duduk di syurga dalam keadaan kesunyian. Sunyi, tak ada siapa. Ya, manusia itu fitrah perlu pada pasangan. Jadi bila Adam dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan keindahan yang ada di dalam syurga tidak memenuhi fitrah dia, dia masih lagi merasa kesunyian. Dalam keadaan sedih tadi ni, dia tertidur. Apabila dia tertidur ketika itu, Allah jadikan Hawa sebagai pasangan kepada Adam daripada tulang rusuk kiri yang paling bawah, yang paling bengkok. Bila jaganya Adam daripada tidur, dia dapat melihat terkejut di depan dia seorang wanita yang sangat cantik, yang sangat menawan hatinya. Penuh rasa cinta. First time tengok, first love terus. Cinta kepada Hawa. Jadi Hawa tidak dijadikan daripada tanah, tidak dijadikan daripada air mani ataupun sperma, tapi dijadikan daripada tulang rusuk Nabi Adam. Ada lagi tak yang dijadikan oleh Allah selain daripada tanah dan juga air mani? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam dijadikan daripada apa? Bukan daripada hasil perhubungan di antara suami isteri, tapi diperintahkan malaikat supaya meniupkan terus ke dalam rahim Maryam, minta maaf. Hawa dapat anak siap dah. Maryam. Dengan satu kalimat kun. Maka malaikat pun tiup ke dalam rahim Maryam. Jadi membesarlah Isa di dalam perut ibunya secara normal. Yalah, macam proses biasalah. Taklah macam orang kata alien tu kan. Tiba-tiba dalam masa sehari tu cukup 9 bulan. Kuih besar, lepas tu pecah perut. Taklah. Ya, proses dia sama macam manusia jugalah. Manusia yang lain, iaitu mengikut minggu-minggu ke bulan-bulan dan seterusnya sehinggalah terlahirnya Nabi Isa AS. Al-Quran telah menjelaskan proses kejadian manusia secara ilmiah dan terperinci. Memang tak payah cari kat lain dah, cari dekat Al-Quran saja. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. Allah sebut jelas dalam Al-Quran. Hai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Allah suruh kita bertakwa. Seruan untuk bertakwa ni bukan satu benda yang mudah ya. Sebab bertakwa ni artinya kita memang mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah dan sangat berhati-hati dengan hukum hakam Allah. Jadi Allah kata bertakwa kamu kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari diri yang satu. Diri yang satu itu maksudnya daripada Adam AS, iaitu daripada tanah. Jadi bukan daripada orang lain, daripada bangsa-bangsa yang bukan banyak bangsa, suku, negara, macam-macam jenis manusia, kulit, rupa dan sebagainya. Maka Allah jadikan manusia itu hanya daripada asalnya daripada Adam AS. Kemudian Allah kata lagi wa khalaqa minha zawjaha. Allah jadikan ciptakan isterinya yakni Hawa daripada tulang rusuk sebelah kiri Adam AS. Yang ni sebenarnya Nabi selalu ingatkan kita supaya orang lelaki jaga orang perempuan dengan hati-hati, dengan lemah lembut, dengan penuh hikmah. Sebab orang perempuan ini daripada tulang rusuk lelaki yang paling bengkok. Tulang rusuk Adam yang paling bengkok, yang paling bawah, paling kiri. Kalau kasar, patah. Kalau biak, makin bengkok. Jadi tengok sekarang ni, isteri-isteri, kalau suami tak tegur, lama-lama dia lagi kasar, dia lagi melampau. Kalau tegur sangat-sangat pun, dia lari daripada rumah, tak masak. Jadi orang perempuan ni kena man-man. Slow-slow, penuh kena hikmah, ya, kena pujuk-pujuk, beli-beli hadiah sikit, baru seronok sikit isteri tu.
Tak boleh cekah-cekah dia. Biak sangat pun tak boleh. Kadang-kadang suami tu terlalu serius sangat, garang sangat, biak pula isteri tadi ni. Bila biak, lagi lama lagi melampau. Daripada tudung labuh, makin singkat, kita tak ada tudung langsung. Sebab perempuan tu dia tak boleh biak, ya. Kemudian Allah kata, وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. Dan daripada keduanya itu Allah mengembang biakkan lelaki dan perempuan. Asalnya daripada Adam satu saja, kemudian Allah jadikan Hawa, kemudian daripada Adam dan Hawa tadi berkembang biak banyak bangsa-bangsa. Sebab tu Nabi SAW, kita tengok ya, adanya syariat dalam Islam 4 mazhab. Sebenarnya bangsa-bangsa ni ada di zaman Nabi SAW yang mengelilingi Rasulullah SAW. Ada yang bangsanya Nabi SAW ambil wakil daripada orang Eropah. Orang Eropah ni kulitnya warna merah. Orang Arab kulit dia warna putih. Orang Asia kulit dia warna kuning. Orang Afrika kulit dia warna hitam. Jadi semua ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi maknanya setiap bangsa tu sudah ada dikelilingi Nabi SAW. Allah jadikan mula-mula Nabi Adam saja, kemudian isterinya, kemudian berkembang biak lelaki dan perempuan yang ramai, dan semua bangsa-bangsa ini berada di sekeliling Nabi SAW. Sebab tu syariat itu, fiqh itu adanya 4 mazhab, Maliki, Hanbali, Syafi'i dan juga Hanafi. Okey, kalau Syafi'i agak-agak mewakili bangsa apa? Asia, kulitnya kuning. Ya, memang ada bangsa-bangsa tertentu. Tapi semuanya diambil daripada Nabi SAW. Bila kita ikut Nabi, mazhab Syafi'i sembahyang pun solat macam Nabi. Ikut Maliki pun solat macam Nabi. Semua solat macam Nabi. Sebenarnya itu kajian daripada mazhab-mazhab 4 mazhab tadi. Jadi maknanya selepas diciptakan Hawa tadi, maka berkembang biaklah bangsa-bangsa yang lain. Okey, kemudian innallaha kana 'alaikum raqiba. Bila Allah kata sesungguhnya Allah ini selalu menjaga dan mengawasi kamu. Ini kenyataan yang kita kena hati-hati. Bila Allah dah sebut tadi ni, dari diri yang satu, kemudian datangnya isteri, kemudian datangnya bangsa-bangsa yang lain berkembang biak, kemudian Allah kata pula innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah sentiasa mengawasi kamu, Allah sentiasa menjaga kamu. Yang ni Allah kata, ni dah banyak-banyak ni kena jaga, kena bertakwa kepada Allah SWT. Setiap benda yang kita buat kena sentiasa ingat yang Allah sentiasa jaga kita dan Allah sentiasa mengawasi kita. Sebab tu bila kita buat ibadat, kena seolah-olah Allah melihat kita. Kita rasa seolah-olah Allah melihat, seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita tak dapat melihat Allah, Allah melihat, semestinya Allah tu akan melihat kita. Itu dalam sudut bila kita beribadah kena ikhlas kepada Allah SWT. Ya? Jadi bentuk-bentuk setiap kali kita solat, kita kena rasa kehadiran Allah tu melihat kita. Bukan Allah tu melihat, daripada zat Allah, sifat Allah tadi melihat, mendengar dan mengetahui, berada di keliling kita. Allah mengawasi kita dan menjaga kita. Ini daripada ayat yang pertama, ya. Dan manusia itu akan menjadi baik sekiranya dia bertakwa. Dalam ramai-ramai manusia banyak-banyak mana pun, kalau dia mulia, maka dia lebih baik daripada malaikat. Tapi kalau dia tidak beriman kepada Allah, dia lagi buruk, lagi keji daripada binatang ternakan. Daripada surah Al-Quran, walaqad dhara'na li jahannam katsiran minan nisa'i minal jinna wal ins. Di dalam neraka jahanam itu, yang paling ramai, yang banyak-banyak dalam neraka jahanam itu adalah jin dan manusia. Allah kata jin dan manusia. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Ada hati tapi tak mau faham ayat Allah. Ini semua orang-orang yang Allah ibaratkan lebih buruk daripada binatang. Tadi Allah sebut tak? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami menjadikan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Tiba-tiba pasal apa pula manusia itu menjadi lebih buruk daripada binatang? Sebab dia ada hati tapi tak mau faham ayat Allah. Kemudian Allah kata, walahum a'yunul la yubsiruna biha. Bila Allah kata pada dia tu ada mata tetapi tidak mahu melihat segala tanda-tanda kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah tambah lagi, adanya telinga tapi tak mau mendengar. Masa itulah Allah kata ulaika kal an'am. Mereka itu sama macam binatang, bal hum adall, tapi lagi sesat daripada binatang.
Ulaika humul ghafilun. Ghafilun artinya mereka itu adalah termasuk daripada orang-orang yang sangat-sangat cuai dan rugi. Jadi manusia ini pada asalnya penciptaan dia sangat hebat, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita boleh jatuh darjat kita lebih daripada binatang ternakan sekiranya kita tidak menggunakan hati kita, telinga kita dan juga mata kita. Kadang-kadang kita ajak orang buat untuk kebaikan, baca ayat-ayat Quran kepada mereka, mereka buat tak dengar, ya, tak dengar, tak terima dakwah kita. Sebenarnya itu semua adalah masalah hati. Sebab hati ni adalah tempat yang sangat dikendaki oleh iblis, laknatullah, ya. Kemudian kita tengok lagi bagaimana iaitu manusia pertama yang dijadikan daripada tanah liat yang kering yang berasal daripada lumpur. Ayat ini Allah kata dalam surah Al-Hijr, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalim min hama'im masnun. Artinya Allah kata, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia daripada tanah liat yang kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ayat ini sebenarnya Allah memuliakan kita di hadapan para malaikat. Ingatlah wahai malaikat, aku nak cipta satu manusia yang daripada tanah liat yang kering. Ayat ini sebenarnya memuji Adam di depan para malaikat semua. Kita tahu kejadian malaikat daripada nur, iaitu daripada cahaya. Di sini berlaku pertembungan dengan iblis yang mana dia enggan sujud kepada Adam AS. Bila Allah ciptakan Adam, Allah perintahkan semua malaikat supaya sujud kepada Adam, tetapi ditolak oleh iblis. Yang lain semua sujud, malaikat semua sujud, tapi iblis tidak mau sujud kepada Adam AS. Kerana dia kata, ana khairum minhu, saya lebih baik daripadanya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku dijadikan daripada api, sedangkan Adam dijadikan daripada tanah. Iblis silap banyak. Sebab iblis melihat ciptaan dia asal daripada api lebih hebat daripada tanah. Pada dia, api itu lebih berkuasa daripada tanah sebab api itu membakar. Tapi dia silap satu, sebab dia melihat daripada sudut asal kejadian. Bukan dia memuliakan Allah yang menciptakan Adam dengan tangan Allah sendiri, dan Allah meniupkan roh kepada Adam. Sesungguhnya Adam itu berasal daripada tanah, dan tanah adalah sumbernya membiak, subur, ya, boleh menambah lagi zuriat, membanyakkan lagi umat-umat manusia. Dan satu lagi sifat tanah adalah bawah, tunduk dan sujud. Sebab tu manusia yang Adam tadi namanya manusia, dia boleh sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia berasal daripada tanah. Tapi iblis, dia berasal daripada api, dia rasa bangga. Kenapa agak-agak iblis ini tak mau sujud kepada Adam? Ada beberapa sebab. Yang pertamanya, ada 3 sebab kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam. Yang pertamanya, sebab iblis melihat kepada asal kejadiannya, iaitu dia daripada api, Adam daripada tanah. Itu nombor 1. Nombor 2, kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam? Kerana dia rasa dia diciptakan awal jika nak dibandingkan dengan Adam. Dia awal dulu, Adam kemudian, dia senior, Adam junior. Kalau masuk asrama tu, hak senior tu memang dia power lah kan. Dia mesti torture adik-adik tu kan. Basuh baju, angkat ayak dan sebagainya. Jadi tiba-tiba aku dijadikan dulu, aku senior, nak sujud dekat Adam junior ni mana boleh. Okey, yang ketiganya daripada hadis-hadis sahih, sebenarnya kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam? Kerana iblis ni sebenarnya sangat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kata langit tu, tidak ada 1 inci pun ruang di langit yang tidak menjadi tempat sujud kepada iblis sebelum terjadinya Adam. Jadi ketika saat dia begitu penting taat kepada Allah, tiba-tiba nak kena sujud pula dengan Adam yang berasal dari tanah dan baru saja diciptakan. Ini manusia. Kita bila balik kepada asal usul kejadian, kita kena merenung balik sikap kita ni kadang-kadang. Pertamanya kita tengok orang lain lebih hina daripada kita. Oh, memang saya tak boleh sujud pada dia lah. Ya? Keduanya, kita tengok pula daripada sudut alimnya, aku lagi alim pada dia. Dia baru je. Aku mana tempat yang aku tak sujud, semuanya aku sujud. Dah jadi alim dan jadi pula pakar rujuk kepada seluruh malaikat semua. Hebatnya iblis.
Jadi iblis tidak mau sujud kepada Adam. Manusia pertama dijadikan daripada tanah liat. Memang manusia pertama iaitu Adam adalah dijadikan daripada tanah liat. Ketika yang Allah bacakan ayat yang Ustazah bacakan tadi, maknanya Allah memuliakan Adam apabila menyuruh malaikat sujud kepada Adam. Kemudian kita tengok pada tahap kedua. Jadi proses yang pertama kita selesai dah, memang manusia itu dijadikan daripada tanah. Tahap yang kedua iaitu manusia merupakan keturunan dari manusia yang pertama. Ya, manusia merupakan keturunan daripada manusia pertama, iaitu manusia pertama tadi Adam daripada tanah, dan manusia yang lain juga keturunan daripada manusia yang pertama, iaitu Adam alaihi salam. Ya, jadi maknanya dalam proses ini kita tengok di mana Al-Quran menjelaskan dengan teliti bagaimana manusia sejak daripada bentuk nutfah sampai menjadi manusia yang sempurna. Jadi ini proses kejadian selepas alam rahim adalah selepas kejadian manusia yang pertama iaitu Adam. Bila Adam, kemudian Hawa, kemudian berlakulah proses yang kita namakan sebagai alam rahim. Ya, jadi maknanya alam rahim ini yang kita bincangkan sedikit, iaitu tentang tanda-tanda kebesaran Allah, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan kamu daripada tanah. Allah menciptakan kamu daripada tanah, kemudian tiba-tiba kamu jadi manusia yang berkembang biak. Kemudian kalau kita nak tengok, kita direct kepada selepas tanah tadi ni ada alam rahim, iaitu persenyawaan, iaitu sperma lelaki, yang mani lelaki dan perempuan tadi tertanam di dalam rahim ibu. Ketika itu kita melihatnya manusia dijadikan daripada air mani. Air mani warnanya putih. Tetapi yang putih tadi ni boleh berubah bentuk menjadi alaqah, iaitu darah yang pekat dan hitam. Warna putih tiba-tiba jadi pekat, merah dan hitam. Selepas menjadi darah, dia akan menjadi mudghah, iaitu daging. Masa tu, cuba perempuan dan muslimin muslimat semua, ya, kita renung kembali bagaimana penciptaan Allah boleh jatuh ayat mata kita. Ya, sebabnya tadi daripada tanah, kemudian daripada air mani. Yang Hawa tadi kita tolak tepi lah, ya, sebab itu antara yang special lah, ya, yang kita nak tengok betul-betul proses yang pertama tanah, kemudian air mani. Proses air mani ni satunya, setitis air mani itu adalah air yang hina. Ya, air yang kata jatuh di bawah ni, jatuh ke tanah, ayam tak patuk, itik tak sudu. Ya, semua orang buang, semua orang cuci. Kalau kena semua orang cuci, jijik sangat dengan air mani ni. Tapi daripada kejijikan, kehinaan, air setitis tadi sampai berubah menjadi bentuk merah, pekat, darah dan daging, kemudian jadi bentuk tulang, kemudian dibalut pula tulang tadi dengan daging, sehinggalah diberi pula kepada manusia itu pendengaran, penglihatan, hati nurani. Kemudian Allah tumbuhkan pula kepalanya, tangannya, dadanya, perutnya, pahanya, kakinya. Subhanallah, Allah jaga ketika kita berada di dalam alam rahim, sehingga kan Allah belai penuh dengan kasih sayang. Belai dengan penuh kasih sayang. Kita tak pernah berdoa pun kita duduk dalam alam rahim supaya kita dijadikan, dipelihara, ya, sentiasa diberi perlindungan. Tapi Allah tetap juga beri perlindungan. Bila kita tengok balik proses kejadian Allah, manusia yang kata tadi, yang asal dia bertanah kemudian jadi air mani, kemudian manusia inilah yang akan memberontak kepada Allah, yang menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba ingat balik sebelum Adam, ya, kita ingat balik sebelum tanah dan juga air mani, ke mana kita? Alam mana? Alam roh. Sebelum alam roh tak ada. Tak ada lagi. Kemudian baru alam roh. Lepas alam roh, berapa alam agaknya? Kata susun yang ni lah. Berapa alam? Alam roh. Kemudian alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Maknanya proses kita ni sebelum daripada dijadikan tanah dan air mani itu, roh dulu. Roh tu pun sebelum tu tak ada lagi. Dan Allah bertanya kepada roh, alastu bi rabbikum. Allah bertanya kepada roh, adakah aku ini Tuhan kamu? Dan kita memberi penyaksian, qalu bala syahidna. Betul, kami semua, mereka semua berkata apa? Bahkan kami menyaksikan engkau adalah Tuhan kami. Itu roh. Bila masuk ke dalam rahim tadi ni, kita tengok balik proses dia, iaitu Allah kata dalam surah An-Nahl ayat 4, khalaqal insana min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Dia telah menciptakan manusia daripada air mani, tiba-tiba ia menjadi pembantah yang nyata.
Sambungan tausiah yang membawakan tajuk Alam Rahim yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustazah Saniah Sulaiman dapat anda ikuti lagi esok 1.30 tengah hari dan 6 petang di Radio Malaysia Perak FM. Tausiah.